Malam ini saya akan membincangkan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah, berkaitan dengan erti sujud pada surah As-Sajdah. Jadi sebenarnya surah ini agak berat ya. Surah ini agak berat dan saya mengalami kesukaran untuk memahami filosofi di sebalik surah ini secara lebih meluas. Tapi saya akan kongsikanlah dengan tuan-tuan dan puan-puan setakat kemampuan saya. Kalau kita nak memahami pengertian surah As-Sajdah dalam konteks yang lebih tepat, dalam konteks yang lebih luas, saya kira ia memerlukan satu kajian yang agak lama, pemerhatian yang begitu tajam dan juga pengalaman yang begitu luas. Apalagi kita akan mengalami kesulitan untuk memahami apakah kaitan antara surah As-Sajdah dengan beberapa surah sebelum dan surah selepas. Jadi sebelum surah As-Sajdah kita ada surah Ar-Rum, Luqman dan juga As-Sajdah. Dan selepas surah ini kita ada surah Al-Ahzab, surah Saba. Jadi ini surah-surah yang besar ya. Surah Ar-Rum itu menceritakan tentang kemenangan bangsa Romawi. Kemudian surah Luqman itu menceritakan tentang kecemerlangan peribadi yang perlu dimiliki. Diikuti surah Al-Ahzab yang menceritakan tentang perang satu hal dan cerita tentang pembinaan masyarakat Islam yang berdaya saing, yang mempunyai kekuatan tersendiri. Jadi untuk kita memahami filosofi di sebalik surah As-Sajdah ini memang agak sulit. Jadi kalau ada sesiapa yang mendakwa dia memahami surah As-Sajdah dengan sebenar-benarnya, maka boleh jadi dakwaan itu tepat, boleh jadi juga kurang tepat ya. Itu mukadimah. Yang kedua, apabila kita membicarakan tentang surah As-Sajdah ini, kita memahami bahawa Nabi SAW sentiasa membaca surah ini pada pagi Jumaat dan digandingkan dengan satu lagi surah Al-Insan. Artinya boleh kita katakan kembar bagi surah As-Sajdah ialah surah Al-Insan. Sebagaimana kalau kita sebut kembar bagi surah An-Nisa ialah surah At-Talaq. Walaupun jauh kedudukan antara surah An-Nisa dengan surah At-Talaq, tapi isi kandungan yang dibawakan oleh kedua-dua surah itu ada kaitan antara satu sama lain, sehingga kan surah At-Talaq dipanggil sebagai surah An-Nisa As-Sughra, surah Nisa yang mini ataupun yang kecil. Manakala surah As-Sajdah ini pun jauh, ia berada di juzuk yang 21, manakala surah Al-Insan ini juzuk 29 kan. Jauh dia punya jarak dia, tetapi ia digandingkan oleh Nabi SAW untuk dibaca dalam subuh pagi Jumaat. Ini menunjukkan ia merupakan surah yang kembar yang membawa satu topik dan mesej yang sama. Sekejap ya. Okey, baik. Sehingga saya ada membaca dan juga mendengar orang sebut begini, Nabi SAW membaca surah As-Sajdah pada pagi Jumaat bukan kerana ada sujud tilawah. Bukan itu. Kalau kerana wujudnya sujud tilawah, mungkin kita akan terfikir kita bacalah mana-mana surah yang ada sujud tilawah. Suratul Haji ada 2 tempat sujud tilawah. Suratul Alaq pun ada tempat sujud tilawah. Suratul Najm pun ada sujud tilawah. Baik. Ataupun boleh jadi kita akan membaca separuh sahaja daripada surah Sajdah. Mungkin kita ambil ayat yang ke-12 ke, ayat yang ke-10 ke. Kemudiannya pada ayat 15 kita sujud tilawah. Kemudian kita baca sedikit lagi untuk pagi Jumaat. Tapi bukan begitu. Surah As-Sajdah dibaca pada pagi Jumaat bukan kerana ada sujud tilawah, sebaliknya kerana isi kandungan yang terdapat dalam surah As-Sajdah itu sendiri. Yang mana kalau kita lihat semalam pun saya, bukan semalam sajalah, dalam seminggu ni saya duk perhati je surah As-Sajdah. Dan semalam saya cuba baca satu-satu. Tadi pun sempat lagi saya tengok surah As-Sajdah dengan terjemahan dia sekali lagi. Jadi ini membawa satu filosofi yang besar
yang mana surah ini membicarakan tentang kebenaran Alkitab, yakni Al-Quranul Karim, tentang kekuasaan Allah Azza wa Jal menjadikan alam semesta, tentang penciptaan, usul penciptaan manusia, tentang bagaimana penyesalan manusia di hari kiamat nanti. Kemudian Allah membicarakan juga perihal orang beriman dan seterusnya sehinggalah pada ayat yang terakhir. Jadi kalau boleh saya nak memberikan perhatian kepada beberapa ayat sahaja, dan kalaulah moderator ataupun pihak pengurusan dapat sediakan beberapa ayat untuk disaksikan untuk ditonton oleh hadirin pada malam ini, alhamdulillah lagi baik. Mungkin boleh tengok dalam ayat sekitar ayat 12 sampai ayat yang ke-20 ya. Baik. Saya bermula dengan ayat yang Okey, saya sebab masa 45 minit je, saya takkan tengok banyak ayat. Kita tengok pada ayat yang ke-15 ya. Okey, kalau pengurusan boleh tayangkan ayat yang ke-15, alhamdulillah. Yang mana Allah Azza wa Jalla menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada. Kita satu, wasabbahu bihamdi rabbihim. Dua, wahum la yastakbirun. Tiga, hanya saja orang yang sentiasa beriman dengan ayat-ayat kami ialah orang yang apabila diberikan peringatan maka mereka merebahkan diri bersujud dan mereka bertasbih dengan memuji Tuhan mereka dalam keadaan mereka tidak pernah menyombongkan diri. Okey, itu ayat dia ya. Ayat ini dianggap ayat yang penting dan mungkin ayat center juga dalam surah As-Sajadah sehingga kita sujud tilawah pada ayat tersebut. Baik. Selepas Allah membicarakan tentang keadaan orang-orang yang ditimpa azab oleh Allah Azza wa Jal, tibalah masanya untuk Allah menceritakan tentang orang beriman, dan apabila kita memahami tentang orang beriman itu, di situlah kita memahami tentang erti sujud pada surah As-Sajadah ya. Erti sujud pada surah As-Sajadah, ia bukan sekadar kita sujud, kita pun membaca subhana rabbiyal a'la, sajada wajha lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqaqa sam'ahu sehingga habis. Bukan itu sahaja, tetapi paling kurang ada 3 maklumat penting yang dibawakan dalam ayat yang ke-15 tadi. Okey, apakah maklumat penting yang dibawakan dalam ayat 15 ini? Pertamanya, orang-orang yang sentiasa mengimani ayat-ayat Allah Azza wa Jal, apabila mereka diberikan peringatan tentang ayat-ayat tersebut, maka mereka terus merebahkan diri bersujud kepada Allah Azza wa Jal. Kharru sujadan. Jadi itu tindakan refleks mereka. InsyaAllah kita semua dengar je ayat-ayat tentang Allah Azza wa Jal, maka kita tunduk kepada Allah Azza wa Jal. Tunduk itu bukan sekadar kita sujud, bahkan kita mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Baik. Dan peraturan itu mesti difahami tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Peraturan itu merangkumi peraturan dunia dan juga akhirat. Satu kesilapan yang dilakukan oleh sebahagian kita ialah apabila kita mengasingkan kefahaman dunia dan kefahaman akhirat, sehingga kita mengambil Al-Quran ini hanya dengan tujuan akhirat semata-mata. Macam mana? Kita baca Quran untuk salat, kita baca Quran untuk kematian, kita baca Quran untuk menenangkan jiwa, kita membaca Al-Quran apabila menunaikan haji dan umrah, kita salat, kita puasa, kita zakah dan sebagainya. Tetapi kita tidak melihat daripada konteks keduniaan. Itu satu kesilapan yang berlaku. Sedangkan Al-Quran yang diturunkan kepada kita ni gunanya untuk mengatur kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di hari akhirat. Lalu apa yang berlaku sebagai contoh? Okey, kalau kita lihat di Tanah Haram sebagai contoh, ramai orang yang begitu cintakan Allah Azza wa Jal sehingga apabila mereka melihat makam ataupun tapak kaki Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, mereka menangis begitu teresak-esak dan mereka begitu mendambakan diri terhadap Kaabah Baitullah dan mereka begitu rindukan kubur Nabi SAW. Dalam keadaan itu,
Sebagai contoh, dalam keadaan mereka cintakan, rindukan bekas tapak kaki Nabi Ibrahim, mereka sanggup berada di depan makam Nabi Ibrahim itu untuk salatus sunnah sehingga mengganggu sekian ramai orang yang ingin mengerjakan tawaf. Jadi orang nak tawaf tu terganggu kerana ada orang yang salat sunat depan makam Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Ada juga yang sanggup tolak menolak untuk masuk ke dalam Raudatul Nabi sallallahu alaihi wasallam, Raudah Masjidin Nabi. Jadi bila masuk ke dalam Raudah Masjidin Nabi itu, ada yang tolak menolak, ada yang jerit menjerit, ada yang tidak pedulikan orang lain, ada yang sanggup duduk di situ lama-lama tanpa mempedulikan peraturan yang ada ataupun tidak memberi ruang kepada orang lain. Jadi kenapa? Kerana mereka telah melihat Al-Quran daripada aspek ibadah spiritual semata-mata, tapi tidak membentuk rasa kemanusiaan, rasa toleransi, rasa untuk berkasih sayang antara sesama manusia. Itu yang berlaku. Baik. Jadi sekarang ni, orang yang tunduk kepada Allah ini, mereka tunduk kepada peraturan Allah satu, dan itu daripada sudut tindakan. Yang kedua ialah wasabbahu bihamdi rabbihim, mereka bertasbih memuji Tuhan mereka, itu daripada sudut lisan, ya, sudut lisan. Artinya lisan orang yang beriman ini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ialah lisan yang sejahtera, bukannya lisan yang boleh menyakiti orang lain. Yang tu kita akan biasa dengar dalam ayat Al-Quran memperihalkan tentang penghuni syurga, la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima. Mereka tidak akan mendengar sebarang perkara lara dalam syurga dan sebarang perkara yang mengundang kepada dosa. Ataupun dalam surah Al-Waqi'ah disebutkan mereka tak mendengar perkara yang lara ini illa qilan salaman salama, melainkan bicara yang bahagia demi bahagia. Jadi itu tradisi syurga yang sepatutnya dibawa ke dalam dunia ini, yang mana lidah orang yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, apa sahaja yang dikeluarkan akan membawa kepada menyucikan Allah, kerana dia tidak ada mengumpat, tidak ada memfitnah orang lain, tidak ada lara dan sebagainya. Jadi lisannya lisan yang terpelihara. Okey, baik. Bukan sekadar dia mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Bukan sekadar ia membaca Al-Quranul Karim, tetapi lisan itu terpelihara dengan peraturan Allah, hanya mengucapkan perkara-perkara yang salam, yang sejahtera. Dan pada akhirnya barulah disebutkan apa pula karakter yang ada pada mereka, qalbu mereka, dalaman. Dalaman mereka ini wahum la yastakbirun, mereka tidak pernah menyombongkan diri. Apabila saya membaca ayat ini tentang orang yang bersujud mereka tidak menyombongkan diri, saya terus terlintas tentang perihal iblis yang enggan sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi apa alasan iblis enggan sujud kepada Allah? Ada dua yang paling besar, iaitu aba wastakbar. Aba ni artinya teramat-amat enggan, bukan enggan yang biasa-biasa, tetapi teramat-amat enggan. Dan juga wastakbar artinya amat-amat menyombongkan diri. Apabila berlakunya dua campuran ini, sinergi antara dua perangai yang tak elok ini, aba dan juga wastakbar, teramat enggan dan juga teramat menyombongkan diri. Justru sebab itulah iblis tidak tunduk kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Itu yang berlaku sejaknya. Okay. Saya minta maaf satu benda. Dalam sebulan lebih ni saya ter-attach dengan laptop, dan bila dijemput oleh Ustazah pada malam ini dengan menggunakan StreamYard, saya rasa amat janggal. Rasa tak mampu untuk, saya tak faham dah StreamYard tu macam mana, rasa lama sangat meninggalkan dunia ni. Saya minta maaf lah kalau saya kelihatan agak kekok sikit ya. Okay, baik. Jadi itu, manusia yang beriman ini dia tidak ada perasaan menyombongkan diri. Jadi 3 elemen lah sebenarnya, tindakan
tindakan tu tunduk pada Allah. Yang keduanya lisan. Lisan itu mengikut peraturan Allah ke arah menyucikan Allah kan. Dan yang ketiganya yang mereka tidak menyombongkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Itu ayat yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang kita bahaskan. Kemudiannya kalau kita lihat lagi, ini yang penting. Sangat-sangat penting. Tapi sebenarnya semua ayat penting. Semua ayat penting. Tapi ayat ini ayat yang agak luar biasa sedikit. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka merenggangkan diri daripada tempat tidur. Okey. Mereka merenggangkan diri daripada tempat tidur. Kenapa? Yakni simbolik kepada mereka kurang tidur. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka sentiasa menyeru Tuhan mereka dengan dua perasaan. Takut dan juga mengharap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan daripada sebahagian rezeki mereka itu, mereka sentiasa memberikan infak. Baik. Sehingga kan bila saya lihat dalam tafsirul Razi atau tafsirul Kabir, surah As-Sajdah juga dikenali sebagai suratul Madaji'. Ya, suratul Madaji'. Al-Madaji' ayat tadilah, tatajafa junubuhum 'anil madaji', yakni tempat tidur. Nah, jadi ini ciri orang beriman, kurang tidur, dan inilah yang agak sukar untuk saya pun buat. Saya sendiri pun sukar buat, tapi saya yakin ada sebahagian daripada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini memang termasuk dalam kelompok ini. Kelompok yang merenggangkan diri daripada tempat tidur. Dan kalau kita lihat dalam surah Az-Zariyat pun Allah Ta'ala menyatakan apa? Kanu qalilan minal lail ma yahja'un wa bil ashar hum yastaghfirun. Mereka ini pada malam hari tidurnya sedikit, dan pada dekat-dekat subuh mereka sentiasa memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cuba kita berikan perhatian dahulu kepada dua kalimah yang ada. Satu, yad'una rabbahum. Yad'una tu dalam kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai fi'il mudhari'. Dan satu lagi, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hajar Lili, apa khabar? Ibu Hafsah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, barakallahu fikum. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yunfiqun pun fi'il mudhari'. Apa maksud fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' ni dia ada dua pengertian yang penting, ya. Satu, menunjukkan benda yang sentiasa berlaku. Jadi yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, artinya orang-orang yang beriman ini, insya-Allah kita semua ya ke arah itu, sentiasa berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan juga tamak. Tamak ni nak sangat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Okey. Yang keduanya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada sebahagian rezeki yang kami berikan, yunfiqun, mereka sentiasa mengeluarkan infaq. Jadi sentiasa. Jadi satu, sentiasa ya. Yang kedua, apabila dalam fi'il mudhari' ini, menurut kajian pemikir-pemikir Al-Quran, pemerhati-pemerhati Al-Quran, fi'il mudhari' menunjukkan benda yang ada perubahan daripada semasa ke semasa. Ya. Artinya apa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Yad'una rabbahum, mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka itu, berlaku perubahan daripada semasa ke semasa. Kalau dahulu mereka berdoa itu levelnya begini, kemudian mereka tingkatkan lagi kualiti mereka, mereka tingkatkan lagi kualiti mereka. Seperti mana saya, apabila saya membaca tulisan-tulisan ulama tentang salat sunat 2 rakaat ini, dia adalah ceritanya. Lalu saya pun menganggap begini, salat sunat 2 rakaat ini boleh jadi dalam 5 minit kot. Ada isu lah, bukan isu salat 2 rakaat tu sebenarnya, tapi ada isu lain. Saya pun beranggapan 2 minit kot maksud salat sunat 2 rakaat ini. Tapi bila saya baca lagi tulisan ulama yang lain, Masya Allah, bukan 2 minit tapi 8 minit. Maka di situ kita cuba upgrade diri kita. Kalau selama ni saya salat sunat 2 rakaat dalam 2 minit, rupanya 2 minit itu sedikit. Kena 4 minit lagi. Kemudian 5 minit, rupanya ulama kata 8 minit. Ini bukan salat tahajud, ini bukan salat duha. Ini salat sunat yang simple-simple je.
yang sekadar dibaca kuliah, yang seperti solat sunat sebelum zuhur, solat sunat lepas zuhur, solat sunat ba'diyah maghrib, solat-solat begitu. Manakala kalau solat malam, solat duha, boleh jadi 2 rakaat itu bagi sebahagian orang ya, saya tak kata semua orang, sebahagian orang dia boleh capai 2 rakaat itu dalam 1 jam. 2 rakaat itu dalam 2 jam pun boleh dicapai. Jadi itu bergantung kepada situasi keimanan seseorang lah. Tapi saya nak cerita yang standard 2 rakaat yang biasa-biasa ni, 8 minit rupa-rupanya. Oh begitu. Maka kita pun cuba tingkatkan keimanan kita. Kalau dahulu kita doa ni ala kadar, sekadar doa begitu, tak bersungguh-sungguh. Rupanya yad'una fi'il mudhari' artinya ada tajdid, ada perubahan. Saya kena bersungguh dalam berdoa. Tak boleh doa ala kadar je. Kita tingkatkan kualiti kita, kita tingkatkan kualiti kita, kita tingkatkan kualiti kita. Begitu juga dalam infaq, wa mimma razaqnahum yunfikun. Yunfikun tu fi'il mudhari', artinya kita mesti ada tajdid dalam al-infaq. Tajdid ni maknanya pengurusan infak yang betul. Dan kita cuba tingkatkan, kalau sebelum ini kita mampu bersedekah banyak ini, maka kita berusaha, bekerja, macam-macam benda kita buat dengan tujuan untuk kita bersedekah dengan lebih baik. Kita nak salurkan sedekah pada tempat yang lebih sesuai. Jadi itu perubahan demi perubahan yang cuba kita lakukan dengan fi'il mudhari'. Baik. Kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat dalam ayat ini juga digandingkan dengan ayat 15, okey, itu panjang ceritanya, tapi dalam ayat 16 ini ada 2 perasaan yang saling ada dalam diri kita ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Satu perasaan yang dinamakan sebagai khaufan. Kata Allah Azza wa Jalla dalam suratul Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi sesiapa yang takut kepada kedudukan Tuhannya mendapat 2 syurga. Satu syurga untuk manusia yang beriman, satu syurga untuk jin yang beriman. Baik. Jadi bila kita berdoa pada Allah ini, kita takut, bukan takut doa tak diterima oleh Allah, tapi takut kita ni terover dalam berdoa. Kita takut kita ni hanya pandai berdoa tapi tidak pandai berbuat apa-apa. Kita takut kita ni tak layak pun menerima pemakbulan doa daripada Allah Azza wa Jalla. Kita takut dalam keadaan kita berdoa ni, dalam masa yang sama kita ada melakukan sesuatu yang tidak sesuai sebagai hamba Allah, yang boleh menjejaskan kualiti doa tadi. Dan dalam masa yang sama kena ada tamak. Ya, kena ada tamak. Tamak ni kesungguhan dalam kita merayu kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena faham juga erti doa tu apa dia. Doa ini setakat yang saya tengok dalam beberapa ayatul Quran, hadis, kupasan-kupasan ulama lah. Kupasan ulama tafsir, kupasan ulama hadis. Boleh jadi, wallahu alam, doa ini ada dalam 3 kategori. Kategori yang pertama dipanggil sebagai doaul ibadah. Doa dalam bentuk ibadah. Sebagai contoh macam mana ya doa dalam bentuk ibadah? Kita sakit ya, ada keluarga kita sakit, maka kita berharap agar keluarga kita atau kita yang sakit itu disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka selain daripada kita doa direct, ya Allah sembuhkanlah sakit saya ini yang dah lama menderita sakit ini, maka caranya kita beribadah kepada Allah, antaranya bersedekah. Kerana sedekah itu antara salah satu penawar yang disediakan oleh Allah mampu menyembuhkan ataupun mengurangkan sakit kita. Lalu kita berusaha untuk menyembuhkan sakit kita tadi dengan doaul ibadah, beribadah kepada Allah, antaranya ialah dengan sedekah. Okey, itu doaul ibadah. Ataupun kita ada masalah, apa masalahnya? Anak kita belum bertemu jodoh. Anak kita dah berusia 30 lebih, wanita. Kalau lelaki tu okey lagi lah. Wanita umur dah 35 sebagai contoh, belum bertemu jodoh. Kita sedih. Dan tak ada siapa pun ibu yang tak bersedih. Saya sebagai kawan pun bersedih mengenangkan kawan-kawan yang lain. Maka bukan sahaja kita berdoa pada Allah, ya Allah pertemukan anak saya dengan jodoh yang baik-baik, dengan suami yang mampu membimbing, walaupun apa pekerjaannya asalkan dia rajin bekerja.
walaupun berapa gajinya, yang penting dia pandai berjimat. Selain daripada kita berdoa langsung kepada Allah Azza wa Jalla, kita boleh berdoa dalam bentuk du'aul ibadah. Ya, du'aul ibadah, kita meningkatkan kualiti ibadah kita agar selari dengan kehendak Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh ya, kata Nabi, sesiapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah memenuhi hajatnya. Maka kenapa tidak kita memenuhi hajat saudara kita? Hajat saudara kita ni pelbagai bentuk, ya, dalam pelbagai bentuk. Boleh jadi kita ada kita membantu sahabat kita untuk mencari jodoh bagi anaknya. Oleh kerana kita bersungguh mencari jodoh untuk anak sahabat kita, maka insya-Allah malaikat doakan semoga kamu pun mendapat hak yang sama. Sebagaimana kamu bersungguh mencari jodoh untuk anak sahabatmu, insya-Allah Allah juga memberikan jodoh pada anakmu. Jadi begitu dalam bentuk du'aul ibadah. Ada juga doa dalam bentuk du'aul i'tiraf bizambi. Kita iktiraf dosa yang kita lakukan. Sebagaimana Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, tidak disebutkan pula dalam Al-Quran ataupun hadis, berdoa kepada Allah, Ya Allah, keluarkan daku daripada perut ikan nun ini. Ya, aku menyesal, aku berjanji aku takkan buat lagi. Keluarkan daku daripada perut ikan ini. Tak ditemui. Yang kita temui dalam Al-Quran, ada dua perkara yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Pertama dalam bentuk umum yang dinyatakan oleh Allah dalam surah As-Saffat, falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Yunus ini bukanlah orang yang sentiasa bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla, pasti baginda akan berada dalam perut ikan sampailah hari kebangkitan. Kata ulama, apa maksud bertasbih di sini? Yakni Nabi Yunus kaki ibadah, kaki solat. Sebelum ditelan oleh ikan nun itu, baginda kaki salat. Dan apabila ditelan oleh ikan nun itu, baginda tetap beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tak tahulah ibadah itu bagaimana, tapi sesuai dengan keadaan di dalam perut. Oleh kerana baginda ini memang kaki ibadah sebelum ditimpa kesulitan dan juga semasa ditimpa kesulitan, kaedah hadis Nabi SAW menggariskan, ingatlah Allah ketika kamu senang. Hadis itu yang ingatlah pada Allah ketika senang firraha. Saya ingat yang awal, ya'rifka fi syiddah. InsyaAllah, minta maaf, Allah akan mengingatimu, mengenangmu ketika kamu berada dalam kesulitan. Dan yang keduanya, kerana Nabi Yunus iktiraf dosa yang dilakukan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ketika saya tawaf dan juga sa'i, saya biasa akan membaca doa Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni dosa kami dan tidak mengasihi kami, nescaya kami benar-benar termasuk orang yang rugi. Saya membayangkan bagaimana Nabi Adam AS berasa amat bersalah kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi Adam merayu kepada Allah. Nabi Adam tak kata pun, Ya Allah, terimalah taubatku. Tidak. Tapi Nabi Adam kata, saya telah buat dosa. Dan kalau Allah tak ampunkan dosa saya ni rugi. Jadi saya merayu kepada Allah Azza wa Jalla, kalaulah Allah Ta'ala tidak menerima ibadah saya sepanjang berada di Mekah, saya akan menjadi orang yang amat rugi. Jadi doa itu yang kita bacakan digandingkan dengan doa Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Iktiraf kesalahan yang dilakukan. Ya Allah, boleh jadi ada dosa yang aku lakukan sehingga aku mendapat ujian sebegini rupa. Maka ampunkanlah dosaku. Janganlah kerana dosa yang aku lakukan anakku pula yang menimpa menanggung derita dan kesalahannya. Baik. Dan doa yang ketiga barulah doa talabah ataupun doa masalah. Kita minta direct kepada Allah mengikut kesesuaian Allah Azza wa Jalla. Dan sebab itulah saya ada kongsikan dalam Facebook saya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cari dalam Facebook Zulkhairi doa untuk mendapat jodoh. Ya. Yang saya sebutkan antara cara untuk mendapat jodoh, dan benda ini saya kongsikan dengan anak saudara saya yang berusia 29 tahun
yang baru saja putus hubungannya dengan seorang lelaki dan dia rasa okeylah dia putus itu kerana lelaki itu tidak sesuai dengan dia. Saya pun kata, begini kakak, amalkan doa Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Yang ni mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh cari. Ini satu doa yang baik. Allahumma inni as'aluka hubbak. Nombor 1. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon cintamu. Wa hubba man yuhibbuk. Dan cinta orang yang mencintaimu. Jadi, kita memohon cinta Allah itu nombor 1. Yang keduanya, memohon cinta orang yang mencintai Allah. Jadi itu doa kita mohon jodoh kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah lambat laun adalah jodoh. Dan kalau Allah tidak mengizinkan anak kita berjodoh, kita insyaAllah, bukan insyaAllah, bahkan bagi penghuni syurga, dan insyaAllah kita penghuni syurga, kita akan bertemu dengan jodoh yang paling sesuai kita di syurga nanti. Jadi derita di dunia ini akan diubah dengan kebahagiaan selama-lamanya di syurga. Itu ciri orang yang beriman, keyakinan orang yang beriman. Jadi orang beriman ini sentiasa berdoa pada Allah dalam keadaan khaufan wa tam'an, takut dan juga mengharap kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Menariknya, ketika saya di mana ya, saya belajar sedikit sebanyak ayat yang ke-17 ini dan saya agak tersentak. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada sesiapa pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka daripada segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan menggembirakan sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Yakni penghuni syurga, ibadah sekalianlah penghuni syurga insya-Allah. Kasih banyak Puan Hanani ya, Puan kasih banyak. Jadi penghuni syurga ini mereka tak tahu, kita insya-Allah penghuni syurga tak tahu apakah yang terkandung di syurga. Yang disebut tidak terlintas pada tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tak pernah terlintas oleh hati. Bahkan antara nikmat yang saya duduk tunggu-tunggu juga di syurga nanti apa dia? Ada hadis Nabi SAW menceritakan, hadis Bukhari, apabila manusia beramai-ramai pergi jumpa para Nabi, memohon syafaat agar ringankanlah urusan kami di padang mahsyar. Terlalu derita dah kami di padang mahsyar ini, tempohnya terlalu lama, tolonglah doa pada Allah agar ringankan. Akhirnya bertemulah dengan Nabi Muhammad SAW. Satu benda yang amat menarik tuan-tuan dan mengejutkan saya ialah Nabi Muhammad mula berada di bawah arasy Allah. Nabi Muhammad sujud kepada Allah dan Nabi Muhammad memuji-muji Allah dengan bentuk pujian yang tak pernah ada di dunia, dan itulah pujian yang lebih indah daripada pujian di dunia ini. Yang kita tahunya pujian di dunia ini sama ada bacaan Al-Quran ataupun subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, ataupun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sehingga habis, ataupun la haula wala quwata illa billah, ataupun hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kesemua itu ada lagi rupa-rupanya bentuk memuji Allah yang lebih indah daripada itu yang akan dibaca oleh Nabi SAW ketika baginda bersujud kepada Allah. Baginda diilhamkan dengan zikir yang begitu indah. Allahu Akbar, rupanya bukan nikmat makan, minum, tempat tinggal. Bukan itu sahaja. Ada lagi nikmat lain, iaitu nikmat memuji Allah dengan pujian terindah yang tidak pernah kita fikirkan di dunia, yang tidak mampu dikarang oleh mana-mana sastrawan, yang tidak mampu diungkapkan oleh mana-mana ilmuwan. Di syurga nanti kita akan diberikan hadiah, nikmat yang besar, nikmat memuji Allah dengan pujian yang paling indah. Jadi ibu-ibu sekalian, pasti kita tertunggukan apalah bentuk zikir itu. Pasti seronok dapat memuji Allah dengan zikir yang indah. Bukan sekadar soal makan dan minum, bukan soal gembira sahaja. Soalnya dapat beribadah pada Allah dalam bentuk yang paling cantik. Jadi di sini saya pun bacalah beberapa tafsir ulama, saya terkejut. Sebab ulama tafsir kata Allah Ta'ala menyembunyikan apa nikmat yang terkandung di syurga daripada pengetahuan kita,
sebagai balasan kepada orang yang menyembunyikan amalannya. Kerana kamu menyembunyikan amalanmu daripada pengetahuan orang lain, tidak riak, tidak ujub, tidak sum'ah, maka Allah Ta'ala sembunyikan nikmat buatmu agar dengan itu kita akan terkejut bila mendapat nikmat tersebut di syurga nanti. Sebab itu ibadah sekalian ya, bila saya diajukan satu soalan dalam banyak-banyak ayat Al-Quran, apakah ayat Al-Quran yang menyentuh kekeluargaan yang paling menyentuh perasaan saya? Spontan saya menjawab ayat itu ada dalam suratul Insyiqaq, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan mereka akan kembali kepada keluarga mereka di syurga nanti dalam keadaan yang paling gembira. Nah, itulah antara nikmat tersembunyi yang Allah sembunyikan dulu, kita tak tahu. Tapi nanti di syurga kita akan bertemu balik dengan ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia. Itu satu benda yang Allah Akbar. Dalam sebulan ini pun dah 3 kali saya bermimpi jumpa arwah abah saya. Dan di Mekah pun saya ada mimpi lagi jumpa dengan arwah abah. Saya tak tahu apa tandanya. Tapi dalam sebulan ni agak kerap 3 kali. Kali sebelum-sebelum ni pun banyak kali lah. Jadi tak apa. Saya menunggu detik terindah di syurga itu nanti insya-Allah. Dan begitulah ketika saya menziarahi sepupu isteri saya. Sepupu pun dia dah berusia 70 tahun. Beliau sakit. Dan saya katakan, beliau kata, ini pegangan terakhir. Saya pegang tangan dia, ini pegangan terakhir. Saya kata tak, insya-Allah sembuh. Sebab saya tengok dia masih ada kekuatan. InsyaAllah boleh diberikan kesihatan lagi insyaAllah. Tapi saya sebutkan pada dia, satu masa nanti dia kata dia akan pergi. Saya katakan akan pergi sementara sahaja. Akan bertemu balik di syurga nanti insyaAllah. Pertemuan masa itulah pertemuan yang tak boleh nak dijangkakan. Masa tu cubalah kita bayangkan kita jumpa balik dengan keluarga kita yang telah meninggal. Tak dapat dibayangkan, Masya Allah. Dan masa tu pun kita akan terpisah dengan pasangan kita yang dah berkahwin. Mungkin suami meninggal dahulu, mungkin isteri meninggal dahulu. Kita saling merindui antara satu sama lain. Dan akhirnya kerinduan itu terubat jua di syurga nanti. Masa tu saya tak tahu nak kata apa. Masa tu mungkin derayan air mata sahajalah bukti kesetiaan kita sama ini. Dan masa tu saya kira sembang benda sama berkali-kali. Sebagaimana kita di dunia ni, kalau benda tu menarik, kita akan sembang juga tanpa henti. Di syurga pun begitu. Kita akan sembang, sebut ulang-ulang benda yang sama. Kerana benda itulah kenangan-kenangan kita di dunia yang terpahat dalam ingatan kita dibawa ke syurga. Ini nikmat untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang benar-benar sujud pada Allah dan menyembunyikan amalan. Justru ibadah yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita tengok ulama-ulama dahulu, tidak menunjukkan ketakwaan mereka kepada Allah. Hanya terserlah ketakwaan tersebut melalui nur yang terbias daripada iman mereka. Iman itu, cahaya itu ada dalam jantung. Akhirnya cahaya dalam jantung itu dia semakin penuh, semakin padat, dia pun keluar tersimbah pada wajah. Justru kita melihat wajah orang yang beriman ni kan lain macam wajahnya. Kita tengok pun Allah seronok tengok muka orang-orang yang baik. Walaupun mungkin kulitnya tak berapa cerah, tapi dia orang baik, ada seri, ada nur padanya. Sekejap. Okey, minta maaf. Lalu mereka ini sebagai contoh ada ulama yang mana mereka ada bilik khas untuk beribadah dalam rumah. Mereka duduk dalam rumah, baca Quran, menangis, mohon ampun kepada Allah, menangis. Anak-anak tak tahu apa yang ayahnya buat, isteri pun tak tahu. Kemudian ada tamu datang nak jumpa dengan si ayah. Bila tamu datang ni nak kata jumpa si ayah, apa yang dilakukan oleh ulama tadi? Ulama as-satir, ulama yang menyembunyikan diri. Dia pun basuh muka dia, urut muka sedikit, pastikan merah mata itu hilang. Kemudian keluar dalam keadaan gembira, ketawa terbahak-bahak.
seolah-olahnya dua personality yang berbeza. Personality dalam din itu, personality memang ahli ibadah. Tapi kerana dia nak menyembunyikan ibadah dia, itu rahsia antara dia dengan Tuhan. Rahsia itu tidak boleh dibocorkan. Dia keluar dalam keadaan happy, macam tak ada apa-apa yang berlaku. Dia sembang dengan kawan dia. Macam seolah-olah dua orang yang berbeza. Ini ulama'. Dan kalau berada dalam majlis dan ada benda yang menyentuh hati mereka dalam majlis, sehingga mereka tu rasa nak terkeluar air mata, mereka sapu air mata itu, dan mereka berpura-pura kononnya berhingus, konon-kononnya selesema, mereka akan adjust juga supaya orang tak perasan rahsia ketakwaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Berbeza dengan kita. Berbeza, ya. Kadang-kadang kita suka menunjuk-nunjuk benda yang rahsia. Kita bukan perahsia sebenarnya, ya. Jadi ulama dahulu mereka akan sembunyikan seboleh mungkin, sehingga Hasanul Basri begitu menyampah dengan orang yang menunjuk-nunjuk. Ketika beliau sedang mengajar, ada orang menangis kuat, lalu Hasan Basri kata, ini tangisan syaitan, diamlah kamu. Sampai begitu, tangisan syaitan. Allahu Akbar. Kalau kita nilailah tuan-tuan dan puan-puan sekalian dengan keadaan manusia yang beriman dengan tidak beriman ni jauh beza. Yang beriman ini mereka sembunyikan ibadah mereka, sujud mereka hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan pada akhirnya, sebagai penutup, saya ada masa sikit je, sebab saya mula lewat sikit, saya ambil masa sikit je. Orang yang beriman kepada Allah ini, kata Allah, falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun, apa tu? Dapat syurga. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akhirnya, ini pun saya ada tulis di Facebook saya pun, ayat 21. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan demi sesungguhnya kami benar-benar merasakan kepada mereka sebahagian daripada azab di dunia ini sebelum tiba azab yang besar, agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Rupanya dah banyak dah Allah bagi peringatan kepada orang-orang yang derhaka kepada Allah. Dah banyak dah. Satu-satu. Tapi saya agak tersentuh dengan kupasan ulama. Kita ni, kalau ada satu azab yang pedih, satu lagi azab yang besar. Azab yang pedih tu depan mata tu je. Kita lebih takutkan azab yang pedih depan mata yang akan berlaku dalam beberapa ketika nanti berbanding azab besar yang akan berlaku lambat lagi. Bagi kita azab yang besar tu lambat lagi. Tapi azab yang berada depan mata ni kita takut bukan main lagi. Contohnya, orang yang kaya raya kedekut sangat dengan rugi dalam perniagaan dia. Saya difahamkan ada orang kaya raya tapi tidak mempedulikan isteri. Isteri sakit, tak dipedulikan. Bukan sahaja suami tak mempedulikan isteri, anak-anak pun tidak mempedulikan ibu sendiri. Sibuk dengan kekayaan. Okay. Mereka begitu takut kalau rugi. Rugi dalam perniagaan itu satu benda yang amat menakutkan mereka. Padahal rugi perniagaan tu ialah rugi yang kecil je. Dibandingkan dengan di hari akhirat nanti ruginya besar kerana tidak mempedulikan isteri, tidak mempedulikan ibu. Itu rugi yang besar. Tapi manusia ini dia takut dengan rugi yang kecil sebab dekat depan mata mereka dibandingkan dengan rugi yang besar sebabnya jauh lagi. Itu yang berlaku. Jadi Allah Ta'ala dah uji macam-macam kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tinggal lagi kita nak tengok ujian Allah itu dalam bentuk yang macam mana. Boleh mengubah diri kita ke ataupun tidak mengubah diri kita. Saya melihat jemaah yang bersama dengan saya ketika di Mekah sebulan lepas, ya Allah, suami-suami begitu menyantuni isteri. Memang pengajaran betul buat saya. Isteri-isteri yang begitu mengasihi suami walaupun dah berusia. Ada seorang haji tu, ya Allah, saya ingat mukanya garang. Mukanya garang. Isterinya duduk atas wheelchair. Tapi dia ke mana-mana dia tolak je isterinya, tak pernah mengeluh. Dan bila saya sembang, ya Allah, muka je garang. Tapi ya Allah, dalam hati ada taman, senyum je. Dia dalam keadaan biasa dia tak senyum, tapi dia sembang dia senyum tu, ya Allah. Lembut haji ni, muka je garang tapi lembut.
Kembali saya pula, orang kata muka saya ni jadi lembut sikit, tapi hati tu tak selembut pakcik tadi. Pakcik tadi lembut sangat. Jadi ini orang-orang yang beriman, mereka menghargai. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mereka terlalu takut dengan kerugian-kerugian kecil yang bakal dialami oleh mereka dalam masa yang terdekat dibandingkan dengan kerugian besar di hari akhirat nanti. Jadi, macam mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Jadi, Ustazah Afifah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila ada kenalan-kenalan saya yang meninggal dunia, muda-muda lagi, saya selalu fikir satu benda. Kenapa dia dah meninggal dunia? Adakah tugasan dia di dunia ini telah berakhir? Maka Allah Ta'ala pun mengambil nyawanya. Adakah mesti tugas kita berakhir barulah Allah Ta'ala tarik nyawa? Jadi bagaimana pula dengan aku ni? Ada beberapa tugasan aku yang belum berakhir. Adakah Allah akan tarik nyawa setelah tugas berakhir, ataupun Allah tarik nyawa walaupun tugas tak berakhir, nanti disambung oleh orang lain. Jadi itu saya duduk pening seorang-seorang. Sebenarnya tugas dah berakhir ke belum berakhir sampai nyawa tu dah tarik. Jadi semoga Allah Ta'ala akan memberikan kita kekuatan untuk sujud kepada Allah dalam erti kata yang sebenar. Dan saya minta maaf kerana banyak lagi sebenarnya perkara yang perlu dibahaskan berkenaan dengan surah As-Sajdah. Tapi saya hanya mampu membincangkan perkara itu dalam masa yang diberikan. Barakallahu fikum. Semoga Allah merahmati tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan semoga Allah menambahkan ilmu dan semangat, insya-Allah. Memasukkan tuan-tuan dan puan-puan dalam syurga yang tertinggi. Mengampunkan dosa kita semua. Mengangkat martabat kita, insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu Hafsah, Hajjah Lili dan semua yang ada di sini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.